Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ada hajat, boleh ni lah, boleh keluar duluan, tak ada masalah. Tapi bagi sesiapa yang free, boleh dengarkan tazkirah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkirah ringkas kita masih lagi berkaitan dengan haud, dengan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Confirm bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi daripada sebarang perbuatan-perbuatan yang baru, muhdatsatul umur, termasuk bid'ah dan sebagainya, maka akan ditunggu mereka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Baginda Nabi akan tunggu mereka di telaga beliau. Baginda Nabi sebut, "Inni faradtukum 'alal haud, man marra 'alayya syariba, wa man syariba lam yadhma abadan." Imam Bukhari, hadis yang ke-6583, yang bermaksud, sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Tengok, Masya Allah, kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah, nanti akan ditunggu oleh Nabi di telaga beliau. Bukan ditunggu dalam surga, ya. Ditunggu di telaganya untuk meminum air telaga. Haud. Kan? Dah jelaskan kan? Telaga itu manisnya apa? Sifat, di antara sifat-sifat telaga, warna airnya macam mana? Putih kan? Putih seperti air susu. Bahkan lebih putih dari susu. Lepas itu rasanya manis seperti madu. Bahkan lebih manis daripada madu. Okey, lepas itu panjang, luasnya seperti perjalanan satu bulan. Dari saking lebarnya khaut, telaga baginda Nabi. Yes, itu dia. Dan dia akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, siapakah yang ditolak nanti daripada telaga baginda Nabi ni? Nanti di akhirat ni ada kaum muslimin, dia mendatangi telaga tu tiba-tiba ditolak. Padahal dia adalah orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi oleh baginda Nabi dia ditolak. Apa? Ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ditolak ni kira-kira? Okey, yang pertama kata para ulama, yang tidak akan pernah merasakan lezatnya haud baginda Nabi, yang tidak dibenarkan minum telaga baginda Nabi, memang yang pertama confirm lah orang kafir lah. Okey, yang kedua adalah orang zalim. Yang ketiga, orang Islam tetapi dia merubah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditolak. Orang Islam, orang beriman, tetapi dia telah mengubah ajaran baginda Nabi. Sebahagian ajaran Islam itu dirubah. Yang halal dikatakan haram. Yang haram dikatakan halal. Tengok, dalam hadis baginda Nabi dia disebut. Okey, kat sini disebutkan dalam hadis bahawa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyambut mereka, baginda Nabi nak sambut kaumnya, nak sambut umatnya. Maksudnya mereka orang Islam lah. Ternyata mereka terhalangi untuk sampai ke telaga Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Innakum minni fayuqal innaka la tadri ma amilu ba'dak." Jadi ketika baginda Nabi ini tunggu, ada sekumpulan orang Islam mendatangi itu, tiba-tiba malaikat halau. No. Kata malaikat, no, jangan, stop. Tapi kata baginda Nabi, kenapa malaikat? Kenapa engkau stop mereka? Kenapa mereka tak boleh minum telaga aku ni? Apa jawab malaikat? Innaka la tadri ma amilu badak. Engkau Muhammad tak tahu apa yang sesungguhnya mereka buat selepas kamu mati. Apa maksudnya dalam hadis ini? Maksudnya dalam hadis ini, banyak di antara mereka ni yang tertolak daripada telaga baginda Nabi, mereka berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Yang penting baik boleh dilakukan kata mereka.
Apa maksudnya dekat sini? Mereka ni banyak melakukan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya nih. Seperti mengadakan suatu perkara yang baru dalam agama Islam. Membuat ajaran baru dalam Islam. Ketika dia menyebarkan ajaran tu, dia mendalilkan hadis daripada baginda Nabi SAW. Padahal baginda Nabi tidak pernah sebut hadis tu. Maksudnya adalah mereka ini adalah membuat-buat hadis yang palsu. Banyak sekarang ni di ceramah-ceramah di masjid yang mengatakan baginda Nabi SAW buat seperti ini, buat seperti itu, buat seperti itu. Padahal tidak ada dalil yang sahih. Dia hanya menyandarkan kepada baginda Nabi SAW sahaja. Kena hati-hati. Jangan buat sesuatu yang Nabi tak buat. Ataupun jangan pernah merubah hukum yang telah dibuat oleh baginda Nabi SAW. Tengok di dalam hadis yang lain. Ala la yudhadanna rijalun an hawdi kama yudhadul ba'iru dhalu unadikim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'daka fa'a. Yang bermaksud, ketahuilah ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telagaku sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Aku berseru kepada mereka, kemarilah. Kata baginda Nabi, come here. Sini, mari sini, kata baginda Nabi. Jom melom telagaku. Lalu dikatakan kepadaku. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada baginda Nabi, innakum qad baddalu ba'daka fa'a. Tak Muhammad, jangan. Mereka tak pantas. Mereka tak layak meminum daripada telagamu sebab mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Ini terbukti kan? Selepas kewafatan baginda Nabi SAW, banyak berlaku perselisihan, banyak terjadi pertengkaran antara kaum muslimin, bahkan saling membunuh, dan juga bahkan banyak terjadi ataupun berlaku perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti khurafat, benda-benda baru, muhdatsatul umur, cerita-cerita dongeng yang disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita nanti termasuk golongan-golongan orang Islam yang dibenarkan minum telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.